Aktiviti nelayan atau penangkapan ikan secara haram di perairan negara sememangnya dipantau rapi oleh pihak kerajaan. Namun sepanjang tahun 2014, sebanyak 74 kes dikesan melibatkan penangkapan ikan oleh nelayan negara jiran. Perinciannya bersama Margaret Gambang di Parlimen. Silakan Margaret. Ya Miza, sebelum saya memperincikan mengenainya, hari ini dua senator baharu telah pun mengangkat sumpah. Mereka ialah Yang Berhormat Chandra Mohan S. Thambiaraja yang dilantik untuk penggal kedua, sementara Yang Berhormat Dr. Mohammad Nur Manuti yang berpengalaman luas dalam bidang akademik dilantik untuk penggal pertama sebagai ahli Dewan Negara. Senator Datuk Dr. Mohammad Nur adalah mantan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Pusat Pendidikan Lanjutan dan Khidmat Masyarakat dari tahun 1990 hingga 1999 dan kini memegang jawatan sebagai Pegawai Dasar Agama Menteri Besar Selangor. Manakala bagi Senator Chandra Mohan S. Thambiaraja pula adalah merupakan mantan ahli Majlis Perbandaran Kajang dan juga merupakan ahli panel Mahkamah Perusahaan. Baik, menyentuh tentang sesi soal jawab lisan pula, hari ini Dewan Negara dimaklumkan terdapat sebanyak 74 bot nelayan asing dikesan menangkap ikan di perairan Malaysia secara haram sepanjang tahun lalu, dan secara pecahannya 46 nelayan dari Vietnam, 19 dari Indonesia, 8 dari Thailand dan 1 dari Filipina. Manakala menyentuh mengenai perkara itu juga diperjelaskan oleh Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Nogeh Gumbek bahawa Kementerian komited menangani kes penangkapan ikan di luar kawasan yang dibenarkan. Ia bukan sahaja hanya melibatkan bot nelayan asing, malah bot nelayan tempatan. Jelasnya juga melalui Jabatan Perikanan Malaysia, kementerian hanya melesenkan vesel penangkapan ikan di zon A, B, C dan C2, iaitu di perairan Zon Ekonomi Eksklusif Malaysia yang berkeluasan 379,820 km persegi dan kawasan pantai sepanjang 4,675 km. Soalan saya nombor 2. Bagi mengatasi aktiviti tangkapan ikan haram di perairan jiran, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani melalui Jabatan Perikanan Malaysia telah mengambil langkah-langkah seperti berikut. Pertama, mensyaratkan pemasangan alat Mobile Transceiver Receiver Unit MTU khususnya ke atas vesel penangkapan ikan laut dalam zon C2. Kedua, pemantauan melalui sistem satelit iaitu Vessel Monitoring System. Dan ketiga, meningkatkan aktiviti penguatkuasaan bersama agensi-agensi penguatkuasaan yang lain, khususnya Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Mana-mana vessel yang didapati keluar dari perairan Malaysia tanpa kebenaran atau mendaratkan ikan di negara jiran, ia telah melakukan kesalahan di bawah Akta Perikanan tahun 1985 dan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan. Mengulas lanjut mengenainya, Nogeh berkata kementerian juga bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan agensi lain di mana cadangan untuk melaksanakannya adalah untuk meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang berkaitan aktiviti nelayan. Malah penguatkuasaan ketat juga dilakukan supaya nelayan tempatan tidak mencerobohi kawasan perairan negara jiran secara berleluasa. Beliau menjawab soalan Senator Datin Rahimah Muhammad. Baik, ini pula berkaitan dengan kadar penetapan tambang bas sekolah di mana kerajaan tidak bercadang untuk memperkenalkan skim atau bantuan khas untuk tambah perkhidmatan bas sekolah untuk ibu bapa atau penjaga yang mempunyai lebih 2 anak menaiki pengendali bas sekolah yang sama. Namun, ibu bapa boleh berunding dengan kontraktor perkhidmatan bas sekolah bagi mendapatkan diskaun tambang. Ini kerana kadar tambang bas sekolah ditetapkan melalui proses diregulasi yang bermaksud Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD tidak lagi menetapkan sebarang harga siling atau harga maksimum yang boleh dikenakan oleh pengendali bas sekolah.
Dan kaedah melalui rundingan itu diyakini mampu memberi kelebihan kepada kedua-dua pihak sekaligus meningkatkan bilangan pelanggan pengendali yang dapat mengurangkan kos operasi. Selain itu, perkhidmatan lebih terbuka seperti menggunakan kenderaan yang lebih selesa dan selamat mengikut kemampuan ibu bapa. Ini penjelasan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri yang menjawab pertanyaan Senator S. Bagiam Ayam Perumal. Dibagi kepada dua bahagian. Penetapan kadar tambang bas sekolah adalah ditetapkan melalui rundingan dan persetujuan di antara pengendali bas sekolah dan juga ibu bapa atau penjaga. Harga yang dirundingi dan ditetapkan adalah suatu harga yang mampu dibayar oleh ibu bapa atau penjaga murid. Ini kerana sekiranya pengendali bas sekolah ingin mengenakan harga yang tinggi dan tidak menasabah, ibu bapa atau penjaga akan beralih kepada pengendali yang lain. Terdapat kesan-kesan positif secara langsung dan tidak langsung hasil daripada pelaksanaan di regulasi tambang ini. Seperti permohonan permit bas sekolah yang terus meningkat dan kurangnya aduan mengenai perkhidmatan bas sekolah. Yang mempunyai dua atau lebih orang. Menjawab soalan tambahan berhubung isu keselamatan murid, Nancy berkata kerajaan sedia mempertimbangkan cadangan untuk pemasangan CCTV di pintu masuk sekolah atau di dalam bas sekolah bagi memantau pergerakan murid dan pelajar. Ia dilihat sebagai cadangan positif terutama bagi memastikan kejadian tidak diingini termasuk kes culik murid atau pelajar dapat dibendung. Meskipun Nancy mengakui kos pelaksanaannya agak tinggi, namun kerjasama dengan kementerian terlibat dan juga pihak berkuasa tempatan wajar dipertimbangkan. Baik, itu antara yang disentuh di dalam sesi soal jawab lisan pada pagi tadi. Apapun, sekarang Dewan sedang berhenti rehat dan petang ini Dewan Negara akan menyambung perbahasan dengan dua lagi rang undang-undang yang dibahaskan iaitu Rang Undang-Undang Tabung Angkatan Tentera Pindaan 2015 dan Rang Undang-Undang Majlis Keselamatan Negara 2015. Semalam, 4 rang undang-undang diluluskan iaitu Rang Undang-Undang Kewangan 2015, Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Pindaan 2015, Rang Undang-Undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia Pindaan 2015 dan Rang Undang-Undang Profession Kesihatan Bersekutu 2015. Nampaknya setakat itu saja yang mampu saya bawakan kepada anda untuk perkembangan Dewan Negara hari yang terakhir minggu yang kedua hari ini. Sekian dahulu, salam satu Malaysia, kembali bersama dengan Miza.